Mari kita bersatu dalam doa. 我们一同进入祷告。 Tuhan, kami bersyukur untuk janji setiamu dalam hidup kami. 主，我们满心感谢你在我们生命中那信实的约。 Dan kami bersyukur bahwa janji setiamu itu tidak pernah gagal atas hidup kami. 那我们也感谢你，因为你的信实在我们的生命中不致断绝。 Hari ini ketika kami datang ke rumah Tuhan, biarlah penyembahan kami sungguh-sungguh mengagungkan namamu. 今天这个时候，让我们来到你的殿中的时候，求主帮助我们，让我们的心真心的仰望你。 Dan melalui kebenaran firman Tuhan yang sama-sama akan kami renungkan, biarlah itu meneguhkan hati kami akan janji setia Tuhan itu buat hidup kami. 一会儿我们也将要思想你的话语，求主让你的话语坚固我们的心，让我们相信你那信实慈爱。 Bila kebenaran firman-Mu itulah yang menjadi penuntun buat hidup setiap kami. 也求主让你的真理能够引导我们的路，我们的生命。 Kami berpengharapan dan kami berpegang kepada kebenaran firman-Mu. 我们的盼望唯独在你的话语中。 Berbicara pada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. 求主对我们每个人说话，我们预备好心聆听你的话语。 Sertai kedua hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang ada, kiranya Tuhan yang pakai menjadi alat di tangan Tuhan. 求主与你的两位仆人，有限的仆人同在，求主使用你的仆人， Agar berkat firman itu dapat kami terima dalam hidup ini. 好让你那祝福可以传讲给你的弟兄姐妹。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. 奉主耶稣基督的名，我们祷告，我们祈求感恩。 Amin. 阿门。 Selalu kembali, Bapak-Saudara sekalian. 会中请坐。 Shalom, Bapak-Saudara sekalian. 主的弟兄姐妹平安。 Ya, sungguh saya bersyukur dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. 那么非常感谢神，今天我有机会来到这里跟大家传讲上帝的话语。 Tapi pertama-tama izinkan saya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. 那但是呢，请允许我先简单的做自我介绍。 Saya Pendeta Ferry Irawan 我是菲利伊拉湾牧师。 dan saya sekarang melayani sebagai gembala di GKY Kuta Bali. 那我目前是在我们在巴厘岛的这个国语堂服侍，是做主任牧师。 Iya, saya seorang suami dengan satu istri dan hari ini satu anak dan hari ini anak saya berumur 2 tahun, saudara. 那我是有一个妻子，然后一个孩子，我的孩子是2岁。 Terima kasih buat pertama-tama buat Pak Gembala kita ya. 首先非常感谢我们的主任牧 Dan 师， juga penatua majelis yang telah memberikan kesempatan saya dapat melayani bersama hari ini. 还有我们本堂的这个执事，给我机会能够服侍在这里。 Saudara, tema yang diberikan kepada saya adalah pelangi sehabis hujan. 那么教会给我的主题是雨后彩虹。 Dan kita melihat dasar firman Tuhannya dalam Kejadian pasal yang ke-9. 那我们一起来打开我们的圣经《创世纪》第9章， Secara khusus kita perhatikan ayat 8 sampai ayat ke-17. 我们一起来看一下第8到第17节。 Saya akan bacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, setelah itu dalam bahasa Mandarin. 我先用印尼文来给大家读一遍，之后再用中文来给大家读。 Saudara dapat menyimaknya, saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan, ayat 8. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan anak-anaknya yang bersama dia. Sesungguhnya aku membuat perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersamamu, segala burung, ternak, dan binatang liar yang bersamamu, yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Aku menetapkan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini segala makhluk tidak akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang bersamamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila aku mendatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup, segala yang bernyawa. Tidak akan ada lagi air yang menjadi air bah untuk memusnahkan segala makhluk. Jika busur itu ada di awan, aku akan melihatnya dan mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kubuat antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. 创世纪第9章第8到第17节，神晓谕挪亚和他的儿子说：“我与你们和你们的后裔立约，
并与你们这里的一切活物，就是飞鸟、牲畜、走兽，凡从方舟里出来的活物立约。我与你们立约，凡有血肉的，不再被洪水灭绝，也不再有洪水毁坏地了。神说，我与你们并你们这里的各样活物所立的永约是有记号的。我把虹放在云彩中，这就可做我与地立约的记号了。我使云彩盖地的时候，必有虹现在云彩中，我便纪念我与你们和各样有血肉的活物所立的约。水就再不泛滥毁坏一切有血肉的物了。虹必现在云彩中，我看见就要纪念我于地上各样有血肉的活物所立的永约。神对挪亚说，这就是我与地上一切有血肉之物立约的记号了。 Iya, saudara, apa respon kita ketika kita melihat pelangi di langit, saudara? 那当我们看到天空中的这个彩虹，我们有什么反应呢？ Ternyata ada begitu banyak respon dari orang-orang ketika mereka melihat pelangi yang sama. 那么同样看到同样的这个彩虹，但是不同的人有不同的反应。 Saya membayangkan bagi seorang seniman atau pencinta seni ketika mereka melihat ada pelangi, maka mereka melihat, wah itu seperti alam semesta melukis langit. 那我再想象一下，如果是艺术家的话，他们当看到这个彩虹的话，他们可能就会联想到，哇，这个是一个神圣的这个或者宇宙正在作画。 Atau orang-orang kalau dengan bahasa rohaninya itu dia mengatakan itu adalah lukisan ilahi, katanya demikian. 或者用一些比较属灵的语言来说，这可能是一个神的画画。 Tetapi berbeda kalau misalnya kalangan ilmuwan atau saintis ketika dia melihat ada pelangi di sana. 但是如果有一群这个科学家看这个彩虹的话，他们的想法肯定会不一样。 Karena yang terpikir oleh mereka pasti adalah yang pertama adalah itu adalah fenomena fisika, gitu ya. 他们第一个会想到的，这肯定是一个生物的现象。 Karena itu ada pembiasan cahaya ketika mengenai air di atmosfer, maka terjadi pembiasan dan kemudian timbullah pelangi, demikian. 那这肯定是由于这个大气中的这个水滴反射了这个阳光，而就是产生了这样的一个彩虹的生理现象。 Tetapi bagi kita sebagai orang percaya, ketika kita melihat pelangi, maka bukan sekedar itu adalah sebuah fenomena fisika atau sebuah keindahan alam semesta saja, Bapak sekalian. 但是对我们信徒来说，当我们看到这个彩虹，我们不仅仅会看到它是一种这个生理的这个现象，或者一种这个宇宙的一个创作。 Karena pelangi itu seharusnya mengingatkan kita akan ada tanda perjanjian dari Allah yang telah diberikan kepada umatnya, secara khusus diberikan melalui Nabi Nuh. 那么我们会想起，这就是上帝给他的仆人，就是挪亚，也是给我们每一个人的一个应许的记号。 Saudara, tanda pelangi itu adalah sebuah tanda perjanjian dari Allah yang akan mengingatkan kita, tidaknya ada dua hal, saudara. 那么这个彩虹呢，是代表上帝与我们立约的记号，那会提醒我们两件事情。 Dan kedua hal ini berkaitan dengan natur Allah sendiri. 那这两件事情呢，跟上帝的属性是有关系的。 Saudara, kita akan diingatkan tentang Allah yang penuh kasih. 我们会被提醒，上帝是充满慈爱的上帝。 Saudara, kalau kita membaca tadi bahwa kemunculan pelangi di pasal kejadian pasal 9 ini, saudara, saya percaya bahwa kemunculan pelangi ini adalah kemunculan yang pertama kali yang terjadi di muka bumi. 那么，如果我们刚才在这个创世纪第9章所阅读的这个有关彩虹的出现，我相信这也是世界上第一个第一次彩虹出现的一个事件。 Karena saya mempercayai bahwa sebelum terjadi air bah, maka dalam sejarah umat manusia mulai dari Adam sampai zaman Nuh itu belum pernah terjadi hujan. 因为我相信，在人类的这个世界、人类的这个历史，从从那个亚当到挪亚的话呢，还没有降雨，没有这个洪水。 Saudara, Kejadian 2 ayat 5 dan 6 juga menegaskan bagi setiap kita, katakan bahwa memang Allah belum menurunkan hujan di bumi ini. 那么，在这个创世纪第2章第5到第6节也是强调说，上帝还没有降雨在地上。 Namun ada uap air yang naik dari bawah ke atas bumi itu ya, sana, saudara. 但是有雾气从地上腾，滋润这个遍地。 Dan itulah yang membasahi bumi dan kita sebut sebagai kabut, saudara. 那这就是滋润遍地，就我们所谓的雾。 Tentu saja ini ada sebuah penafsiran dan
saya juga tidak 100% menjamin akan kebenaran ini, saudara. 当然，这只是一种解释，我也不敢完全的保证这个解释是对的。 Tetapi kalau kita kaitkan bahwa memang itu pelangi tadi, pelangi yang pertama, saudara, maka sebenarnya sebelumnya berarti tidak pernah ada hujan. 但如果我们相信这是第一个彩虹的话，那我们也是会相信之前的话还没有降雨过。 Tapi saya ketika kita melihat bahwa pelangi itu adalah sesuatu yang indah, padahal saudara, pelangi yang indah ini sebenarnya didahului dengan satu kisah yang sangat tragis. 那如果我们看到这个彩虹如此的美丽，但是我们其实没有意识到，在这个彩虹出现之前呢，其实有一个悲惨的故事。 Dan kisah tragis itu adalah satu kisah air bah yang memusnahkan sebagian besar hampir seluruh umat manusia, tumbuh-tumbuhan, bahkan juga binatang. 那这个洪水呢，它就几乎快要这个毁灭世上或者这个地球上一切的生物，包括人类啊、动物、植物。 Dan firman Tuhan memberitahukan kita bahwa peristiwa air bah ini terjadi karena dipicu oleh karena kejahatan manusia di bumi. 那么这个洪水呢，是因为什么呢？是因为人类在世界上所犯的罪恶所引起的。 Kejadian 6 ayat 5 mengatakan bahwa Tuhan melihat betapa besarnya kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. 在这个创世纪第6章第5节记载说，耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。 Mengapa pada akhirnya manusia itu begitu jahatnya? Maka itu tidak terlepas dari konteks ayat-ayat sebelumnya. 那为什么人类可以这么的恶呢？这个与上文的一些背景是分不开的。 Saudara, ayat-ayat sebelumnya itu berbicara tentang anak-anak Allah yang memperistri anak-anak perempuan manusia. 那么上文呢，他讲的关于这个神的儿子呢，娶这个人的女子为妻。 Saudara, ada sebagian teolog yang mulai menafsirkan bahwa yang disebut sebagai anak-anak Allah itu adalah malaikat yang mengalami kejatuhan dan mereka memperistri manusia, saudara. 那么这个有一些神学家他们解释说，这个神的儿子就是那些天使堕落的天使，然后呢，他们是娶那个人类的儿子为妻。 Tetapi saya lebih bersependapat bahwa anak-anak Allah itu adalah sebetulnya adalah keturunan Set. 但是我个人的看法是比较赞同，有些说法说这个神的儿子就是这个赛特的后裔。 Karena itu adalah sebuah tipikal untuk menggambarkan inilah kehidupan keturunan dari orang-orang yang saleh itu. 因为这是一个虔诚后裔的这个典型。 Dan keturunan anak-anak manusia itu adalah keturunan dari Kain, saudara. 那然后这个人类孩子或者女子，这个是代表这个该隐的后裔。 Dan itu keturunan dari orang-orang yang berbuat jahat atau orang-orang yang penuh dengan dosa. 是这个邪恶或者有罪之人的后裔的典型。 Sehingga perkawinan yang terjadi antara keturunan Set dan keturunan Kain itu pada akhirnya menghasilkan keturunan-keturunan generasi-generasi yang jahat di mata Tuhan. 那么这个赛特的后裔和该隐的后裔，那么他们这个结婚，然后就生产出那些在上帝眼中看为恶的后裔。 Bukankah kisah ini mengingatkan kita kepada apa yang menjadi peringatan dari seorang Rasul Paulus? 那这个故事不就是提醒我们关于这个使徒保罗的警告吗？ Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. 使徒保罗曾经说过：“你们和不信的原不相配。” Ini satu peringatan keras bagi setiap kita bagaimana terang tidak akan mungkin bersatu dengan kegelapan. 这也是对我们每个人的一个提醒，就是说这个黑暗不可能与这个光明一起的。 Bagaimana pada akhirnya ketika anak-anak terang itu kemudian bersatu dengan anak kegelapan, pada akhirnya kegelapan itu mempengaruhi anak-anak terang itu. 那这个也是提醒我们说，光明之子的话，如果他们与这个黑暗之子呢合在一起的话呢，那么结果是怎么样的呢？结果就是这个黑暗的之子会影响光明之子。 Karena bagaimanapun orang yang saleh pada dirinya juga memiliki natur keberdosaan. 因为什么呢？因为那些虔诚的人，他的本性也是犯罪的、有罪的。 Dan bagaimana ketika kemudian dosa itu selalu menggoda dia, maka siapapun orang itu sangat mungkin bisa terjatuh dalam berbagai-bagai dosa. 无论是什么样的人，他们会不断的受这个罪恶的迷惑，那么终有一天就会跌在最终的。 Dalam bahasa lain, Rasul Paulus juga pernah memberikan ilustrasi tentang bagaimana
sedikit ragi bisa mengkamiri seluruh adonan. 那么使徒保罗也是使用了一个比喻，就是一点面胶能使这个全团都发起来。 Maka jangan berikan kesempatan bahwa kegelapan itu ada di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang-orang benar. 所以呢，千万不要给这个黑暗有机会，加入我们这个光明的生活中。 Surah Al-Kibat perkawinan itulah kemudian dikatakan di Kejadian 6 ayat 11 dan 12. 那就是因为这个的话呢，在创世纪第6章第11到第12节这样记载说， Di hadapan Allah bumi sudah rusak dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan ternyata benar-benar rusak sebab semua manusia menjadi hidup yang rusak di bumi. 世界在神面前败坏，地上满了强暴。神观看世界，又见是败坏，凡有血气的人在地上都败坏了行为。 Kehidupan manusia yang rusak itulah yang menyebabkan pada akhirnya Tuhan menyesal, saudara. 那么人类这样的一个败坏的生活，就让上帝后悔了。 Sains katakan bahwa lalu Tuhan menyesal bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. 在这边说，耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤。 Saudara, ketika dikatakan bahwa Allah itu menyesal, sebenarnya itu adalah sebuah bahasa antropoformisme, saudara. 那么如果说在这边说是耶和华后悔的话，其实这是一种拟人化的语言表示。 Jadi memberikan emosi manusia itu kepada apa yang menjadi tindakan Allah, seperti demikian. 所以就是感觉是上帝就像有人类的这种情绪这样。 Dan itu sebenarnya menunjukkan kesedihan yang mendalam, kekecewaan dari Allah atas perilaku manusia di muka bumi ini. 这实际上是代表了上帝对人类在这个世界上的罪行呢，感到非常的伤心，非常的失望。 Dan atas kejahatan manusia inilah kemudian Allah meresponnya dengan tindakan ingin memusnahkan semua manusia di muka bumi ini. 就是因着看见了这个人类这样的一个罪行，所以呢，上帝就做了一个回应，就是要毁灭世上的人类。 Namun dalam skenario pemusnahan manusia di muka bumi ini ternyata Tuhan masih menyisakan sebagian orang yang diberikan kehidupan di sana. 但是在这个神毁灭这个人类的这个计划中，神他还想要拯救一些人，就是挪亚和他全家人， Mereka adalah Nuh dan anggota keluarganya. 就是挪亚和他的全家人。 Kejadian 6:8 kemudian mencatat bahwa tetapi Nuh mendapat kemurahan hati Tuhan. 创世纪第6章记载说，唯有挪亚在耶和华眼前蒙恩。 Saudara, mengapa Nuh mendapatkan kemurahan hati Tuhan? Apakah Nuh baik, saudara? 为什么这个挪亚蒙恩的话，是因为这个挪亚是好人吗？ Apakah Nuh berbuat kehidupan yang memang mengusahakan hal yang tidak berdosa sehingga kemudian Allah memberikan kemurahan hati kepada Nuh? 是不是因为在挪亚的生命中，他一直都是想方设法的不犯罪吗？所以这个神就赐给他生命了。 Saudara, mungkin kita seringkali berpikir demikian, bahwa karena Nuh baik, maka Allah penuh dengan kemurahan kepada Nuh dan 我们 menyelamatkannya. 很多时候都是想，因为挪亚好，所以呢，上帝就怜悯他，就施恩给他。 Tetapi sebenarnya oleh karena kemurahan hati Allah itulah yang kemudian menopang Nuh sehingga dia menjadi orang yang tidak bercela di mata Tuhan. 但是呢，确实是上帝的恩典，上帝的怜悯慈爱扶持了这个挪亚的生命，让他能够成为一个好的人，在他生命中毫无瑕疵的人。 Jadi Nuh diselamatkan bukan karena kebaikan Nuh, tetapi memang karena ada kemurahan Tuhan yang Tuhan kerjakan dan menjaga Nuh sehingga hidupnya tidak bercela. 所以挪亚他的救是不是因为他的善，但是因为上帝呢，上帝的慈爱，在他生命中动工，让他能够成为一个虔诚的人。 Ketika Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya itu pun juga tidak terlepas dari apa yang pernah Tuhan janjikan juga kepada manusia. 那么，上帝这个拯救挪亚和他的全家人，与上帝与人类所立的约也是分不开的。 Saudara, Kejadian 3:15 itu menjadi satu janji bagaimana Tuhan pernah berkata bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan keturunan dari kepala ular itu. 就是在创世纪第3章第15节，也是上帝曾经说，女人的后裔要伤蛇的头。 Sehingga dapat dikatakan bahwa sebenarnya Nuh itu berdiri sebagai simbol belas kasihan Tuhan di tengah-tengah penghakimannya.
所以呢，这个挪亚呢，可以说它是一种上帝在他的审判中，彰显的这个怜悯的象征。Nuh itu sebenarnya adalah sebuah bayang-bayang dari diri Kristus itu sendiri yang akan datang kelak untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh dalam dosa, saudara. 其实挪亚是一种这个基督的影子，这个基督降世会拯救这个跌在最终的人类。 Itulah mengapa karena Allah berkenan kepada Nuh dan keluarganya, maka Nuh dan keluarganya kemudian diselamatkan oleh Allah. 就是因为上帝他悦纳挪亚和他的全家人，所以呢，挪亚和他的全家人就得救了。 Dan karena Allah berkenan kepada Kristus, maka Allah melihat kebaikan dan jasa Kristus itu yang membuat setiap kita juga yang percaya kepada Kristus juga akan mengalami keselamatan. 那就是因为上帝也是悦纳这个基督，耶稣基督，然后把耶稣基督的一切都是算在我们的头上，所以也是拯救了我们大家。 Dan janji Allah yang dinyatakan lewat tampilnya busur atau pelangi di langit itu menjadi satu pengingat bahwa Allah mengasihi setiap kita. 那么在天宫出现的那个宫或者彩虹的话，也是时刻的在提醒我们，上帝是充满慈爱的上帝。 Saudara, seorang pakar perjanjian lama bernama Tremper Longman Tree, saudara, dia menuliskan dalam bukunya demikian. 那么有一位这个旧约圣经的神学家 Tremper Longman Tree 在他所写的一本书里面是这样写的。 Dia katakan pelangi mengandung artian tidak langsung tentang kutuk yang Allah tanggung atas dirinya. 他说这个彩虹呢，暗示了上帝承担的诅咒。 Istilah Ibrani untuk kata pelangi yang dipakai di sini itu sama dengan kata busur. Dan mengapa terjemahan kita juga adalah terjemahan dengan kata busur, bukan pelangi, saudara. 那么他在这边所用的这个彩虹呢，在这个原文里面，就是希腊文里面所用的词就是弓。 Dan busur yang dimaksud itu adalah senjata perang sebenarnya. 这个所谓的弓就是战争的武器。 Jadi kalau memang busur itu dipakai dalam artian itu senjata perang, saudara, berarti Allah itu sedang menggantung busurnya itu kemana? Ke arah atas. 那如果是这个弓有这个战争武器的这个含义来说的话，那么它的意思就是上帝呢，他正在向上弯曲了他的弓。 Artinya Allah tidak sedang menggantung busurnya itu ke arah bumi, tetapi ke arah langit, kepada dirinya sendiri. 就是不是在把这个弓朝向地球，但是朝向他自己。 Itu artinya bahwa Allah mengatakan bahwa ia akan memegang perjanjiannya dengan konsekuensi kematian. 所以呢，这意味着呢，上帝在说，他将以死亡为代价来遵守他所立的约。 Saudara, tentu saja Allah tidak akan mungkin mati, saudara. 当然呢，这个上帝是不会死的。 Tetapi dengan adanya busur itu di langit, kemudian kita diingatkan bahwa apa yang menjadi janji Allah ini pasti akan digenapi. 但是有这样弓挂在天空，就时刻的提醒我们，上帝他将要或者一定会成就他的应许的。 Dia tidak akan lagi membuat pemusnahan manusia melalui air bah ini, saudara. 他不会再用这个洪水来毁灭人类， Karena Allah sungguh-sungguh sangat mengasihi kita. 因为上帝他真正的爱我们。 Maka tidaklah berlebihan ketika kita melihat busur di langit itu. Kalau itu menjadi satu bahasa simbolis, bahwa itu menjadi satu busur panah Tuhan. 那么，如果我们看在这个天空中的这个弓的话，或者彩虹的话，我们就可以看到它的象征意义。 Kalau busur itu adalah senjata perangnya Tuhan, maka ketika dia membuat busur itu ke arah dia menjauh dari bumi tetapi menunjukkan kepada ke atas ke surga, saudara. 那么这样的话，如果这个弓的话，或者这个彩虹的话，是代表战争的武器，那他就把这个弓呢朝向天上，不是朝向地球的。 Maka sebenarnya ketika dia mengutus putranya Yesus Kristus itu datang ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib, 那这样的话，将他派遣他的独生者耶稣基督，降世死在十字架上。 Tuhan itu seperti sedang mengarahkan murkanya kepada dirinya sendiri. 这个上帝呢，他仿佛是在将他的愤怒呢指向自己。 Dia mengarahkan busur panah itu kepada putranya yang sangat dia kasihi. 他将那个箭呢指向他所爱的独生子， Dan itu seperti menusukkan busur panah itu kepada jantungnya Allah sendiri. 就仿佛是把这个箭呢射入他自己的心脏，神 Dan 自己 Allah 的心脏。 lakukan itu karena dia sangat-sangat mengasihi kita orang-orang yang berdosa ini supaya kita bisa diselamatkan. 那么神这样做是因为他这么的爱我们，好让我们能够得救。 Saudara, ketika kita melihat akan salib Kristus itulah kemudian kita diingatkan inilah ada simbol
penderitaan, kematian Kristus itu. 那么，当我们看到十字架的时候，我们就会联想到，这是一个苦难，一个这个受苦，这个代表耶稣受苦死亡的一个象征。 Maka senantiasa kita akan melihat bahwa lewat salib itu inilah bukti kasih Allah yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. 但是现在我们看这个十字架上，那我们也可以想，这个是上帝对我们的爱的一个证明。 Dan ketika kita melihat akan busur di langit, pelangi di langit yang mengarah ke atas, ke surga, saudara. 然后，当我们看到天空中的这个光或者彩虹是指向天上的时候， Itu menjadi satu simbol tentang janji Allah bahwa dia sangat-sangat mengasihi setiap kita juga. 这就象征着上帝的应许，上帝所立的约，他就是这么的爱我们。 Maka itulah mengapa ketika kita melihat adanya pelangi di atas awan itu, maka kita akan selalu diingatkan inilah janji Tuhan bahwa dia adalah Allah yang sangat mengasihi setiap kita. 所以呢，当我们看到天空中的彩虹，就会时刻的提醒我们，这就是代表上帝的应许，他何等爱我们的，他是充满慈爱的上帝。 Saudara, ketika kita melihat pelangi dan melihat itu adalah janji Tuhan, maka kita diingatkan akan bahwa Allah itu adalah Allah yang setia memelihara ciptaannya. 那如果我们看见天空中的这个彩虹，我们会想到上帝的慈爱，那么其实也是会提醒我们，上帝是一个忠实看顾、保守他所造的上帝。 Saudara, peristiwa air bah adalah satu peristiwa yang sangat-sangat mengerikan sebenarnya. 那这个洪水的故事，实际上是一个非常可怕的故事。 Saudara, seringkali kita berpikir kalau air bah itu adalah seperti hujan turun, kemudian berminggu-minggu dan terjadi air bah seperti demikian. 那可能我们会联想到这个洪水的话，就比方说是连周这个下雨的这个情况。 Tetapi ternyata catatan di Alkitab lebih mengerikan dari apa yang kita pikirkan tentang air bah ini, saudara. 但是圣经里面的这个记载呢，比我们想象的这个洪水呢更加的可怕。 Saudara perhatikan di pasal yang ke-7 ayat ke-11 dikatakan di sana bahwa pada hari itu pecahlah segala mata air di samudra dalam yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Lalu turunlah hujan lebat atas bumi selama 40 hari 40 malam. 在创世纪第7章第11节记载说，那一天大渊的泉源都裂开了，天上的窗户也敞开了，40昼夜降大雨在地上。 Jadi peristiwa air bah itu terjadi bukan dimulai dari hujan yang deras, saudara. 所以这个洪水呢的事件的发生，不是是因为这个下雨或者降雨引发的， Tetapi itu dimulai dari sebuah gempa bumi yang membuat kemudian lempengan-lempengan dasar laut itu kemudian terpecah, gitu ya, retak, saudara. 那这其实是因为一开始有大地震，在海底上的这个海底里的这个大地震，让这个海底的地就裂开了。 Saudara, kita tahu bahwa ketika lempeng-lempeng itu kemudian mengalami gempa bumi dan kemudian mulai pecah, saudara. Apa yang terjadi, saudara? 那我们可以想象，当这个海底里的地就裂开的话，我们可以想象会发生什么吗？ Seperti yang kita takutkan beberapa tahun terakhir ini, saudara, yaitu apa? Tsunami, saudara. 就是我们近年来所可怕，就是所惧怕的事情，就是会发生海啸。 Maka saya membayangkan bahwa peristiwa air bah itu terjadi dimulai dengan peristiwa tsunami yang sangat-sangat tinggi demikian. 所以我想象一下，这个可能洪水的发生是，首先是有这个海啸，是非常高的海啸。 Barulah kemudian tingkap-tingkap di langit itu kemudian terbuka dan kemudian air di atas itu seperti dicurahkan begitu derasnya ke bumi. 然后之后就是天上的这个窗户就敞开了，然后这个水就啪啦啪啦的下在地上。 Maka kita bisa melihat bahwa bumi itu seperti dikepung ya oleh air dari bawah, dari atas langit, semuanya menutupi. 那我们可以看到，这个地球呢是被这个从上面的水和从地下的这个水所包围了。 Maka seluruh bumi secara global, saudara, ditutupi oleh air. 那么全部的这个地球呢被水覆盖了。 Ini bukan bencana banjir yang sifatnya satu area tertentu, tetapi secara global, keseluruhan muka bumi tertutup oleh air. 这不是我们平时所谓的那些在某个地方发生了这个淹水，而是全部的地球都是有被这个水覆盖。 Saudara, ketika seluruh bumi semuanya tertutup oleh air, bukankah ini kemudian mengingatkan kita ada satu peristiwa, yaitu peristiwa penciptaan sebenarnya.
当这个整个地球被水所覆盖的话，这其实也提醒我们有关这个一个事件，就是创世的事件。 Dan peristiwa air bah ini seperti satu peristiwa pembalikan dari peristiwa penciptaan itu, atau disebut dengan istilah decreation. 那这个洪水的这个事件，就像是这个创世的逆转，或者我们所谓的反创。 Ketika Allah menciptakan dunia ini, momen creation itu, saudara, kita bisa melihat bahwa ketika bumi itu dijadikan, maka bumi itu dipenuhi dengan air, belum ada kehidupan. 那么，如果我们想起这个刚上帝创世我们的世界，是先从一个地球呢，它全部都是水，还没有生命。 Baru setelah itu kemudian ada kehidupan setelahnya. 那么之后才慢慢有生命。 Tetapi peristiwa air bah itu seperti kondisi yang dibalik, saudara. 但是我们洪水的这个事情呢，刚好是一个反过来的一个情况。 Sudah ada kehidupan, kemudian tiba-tiba dimusnahkan dan semua isi bumi itu tertutup oleh air. 本来已经有生命了，然后之后就反过来了，就是被水所覆盖了。 Namun pertanyaan penting bagi setiap kita adalah apakah Allah memang berniat sungguh-sungguh ingin memusnahkan ciptaannya itu? 但是对我们每个人来说的一个问题就是说，上帝是否真正想要毁灭他所造的呢？ Sekali lagi menjadi pertanyaan penting bagi setiap kita, apakah Allah sungguh-sungguh ingin memusnahkan seluruh kehidupan yang ada dalam dunia ini? 所以问题是，上帝是否真的是想要毁灭这世上所有的生命？ Saudara, tetapi menariknya di sini bahwa ternyata Allah menyisakan Nuh bersama dengan keluarga. Ada binatang-binatang yang ada di dalam satu batra. 但是这个现实证明就是说，上帝呢，他还救了就是挪亚和他的全家人，还有包括一些动物。 Ketika pada akhirnya air bah itu mulai surut dan kemudian Allah memerintahkan Nuh untuk keluar dari batra itu, saudara. Maka Allah memerintahkan satu perintah kepada Nuh, yaitu untuk apa? Untuk memelihara ciptaannya. 那么，当这个洪水退下来，上帝就命令这个挪亚和他的全家人离开这个方舟，并给他一个生命，就是要看顾保守这个地球。 Saudara, bahkan menarik Kejadian 8:17 sana mengatakan bahwa Allah memerintahkan apa? Binatang-binatang untuk berkembang biak. 在创世纪第8章第17节，上帝命令这个动物繁殖。 Di ayat yang kedua-dua ternyata di sana Allah menetapkan musim-musim dan hari, ada siang, ada malam. 在创世纪第8章第22节，上帝指定了这季节和日子，有白天，有黑夜。 Bahkan di pasal 9 ayat pertama dan kedua, Allah kembali memberikan satu mandat kepada Nuh untuk apa? Beranak cucu dan bertambah banyak serta berkuasa atas segala binatang. 在创世纪第9章第1到第2节，上帝再次给挪亚生养众多，并这个统治所有动物的使命。 Saudara, perintah-perintah itu ada satu perintah-perintah yang familiar karena kembali kita diingatkan itulah perintah-perintah yang ada di mana? Di dalam peristiwa penciptaan yang mula-mula itu. 我们可能就会感到很熟悉，为什么呢？因为这很像就是起初的这个上帝创世的这个事件。 Maka peristiwa itu menjadi satu peristiwa kembali pembalikan lagi, saudara. 所以就好像是再反过来了， Dari decreation menjadi apa? Recreation. 从反创，然后变成了再创。 Saudara, saya menggambarkan itu seperti ya ketika kita tuh memecahkan gelas atau memecahkan mangkok dan itu udah jatuh berkeping-keping di lantai. 就好比我们不小心打碎了这个玻璃杯或者这个碗，就摔在地上碎了。 Bagi kita mungkin orang biasa ketika kita menjatuhkan mangkok atau gelas sudah pecah, maka yang kita lakukan kita ambil sapu dan kita sapu, kita buang di tempat sampah. 对 Tidak 我们 berguna. 普通人来说呢，如果我们不小心打碎了这个玻璃杯或者碗的话呢，我们就会拿那个扫把，然后把它然后把它扔出去，因为是没有用了。 Tapi bagi seorang seniman, saudara, terutama juga seorang seniman kintsugi ya, dari Jepang, saudara, itu menjadi satu hal di mana sesuatu yang pecah, yang seperti tidak berharga, tetapi itu menjadi sesuatu hal yang berguna dan berharga. 但是呢，对于这个艺术家来说，尤其是来自日本 Gensugi 的这个艺术家来说，他会把这些毫无用处、没有一点价值的这个碎片呢，把它再重新组装成一个艺术品。 Karena pecahan-pecahan itu menjadi sebuah karya seni yang sungguh-sungguh suatu hal yang indah pada akhirnya.
那么他会把它这些碎片呢，把它再重新组装成一个非常美好、美丽的一个艺术品。 Maka saya katakan bahwa sesuatu yang sudah rusak bahkan hancur itu pun dapat ditata kembali menjadi sesuatu yang indah dan berharga. 所以呢，那些已经坏掉的东西呢，也是可以再重新创造、再重新组装成一个美丽的东 Dan 西。 Allah lakukan itu ketika dia menghancurkan isi bumi itu dengan air bah yang sangat-sangat dahsyat. 这就是上帝所做的，他就毁坏，用这个洪水来毁坏了这个地球。 Saudara, meskipun kejahatan manusia itu membawa penghukuman dari Allah, tetapi tetap Allah mengingat bahwa apa yang diciptakan itu baik dan sungguh amat baik di mata Tuhan. 虽然上帝是看人类在世界上所做的都是恶，但是呢，他仍然纪念他所创造的是好，确实真好。 Maka disitulah Allah ingin memulihkan dan Allah ingin memelihara ciptaan yang telah dia ciptakan itu. 因此呢，他想要恢复并看顾保守他所造的。 Dan bukankah kita juga selalu diingatkan bahwa kelak saudara, ketika kondisi bumi mungkin sudah hancur oleh karena kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia. 这也时刻的在提醒我们，虽然以后呢，我们这个地球的情况已经坏到什么样子了，就是因为我们人的坏的行为。 Bahkan bumi ini tidak akan dihancurkan, dimusnahkan oleh Allah. 但是呢，上帝不会再毁坏、消灭这个世界， Karena Allah akan memperbaharui bumi ini. Itulah sebabnya kita akan nanti bersama-sama kita berada di mana? Di bumi yang baru, di bumi yang diperbaharui. 那上帝将会更新这个地球，我们以后呢将会在新的地球、新的天、新的地。 Maka pelangi yang ditunjukkan oleh Tuhan Allah itu menjadi satu janji bagi setiap kita. Yang akan terus mengingatkan bagi setiap kita, itulah kasih setia Allah dalam memelihara ciptaannya. 因此呢，这个彩虹呢也是在提醒我们，关于上帝的应许，他就会看顾保守他所造的。 Bukankah kita harusnya bersyukur memiliki Allah yang sungguh-sungguh dengan penuh kasih setia memelihara setiap kita. 我们拥有这样的一个忠心或者忠实的看顾我们每一个人的上帝，我们应当感恩。 Saudara, ada momen di mana saya merasakan begitu sangat-sangat terharu dan begitu sangat dikuatkan oleh Tuhan. 我有一个时刻或者一个时间段呢，感到非常的感动，然后感到非常的神如此的坚固我。 Momen itu adalah momen ketika saya melihat pelangi. 这就是当我看到彩虹的时刻。 Saya beberapa kali melihat pelangi, ya, tetapi entah kenapa ini satu pelangi ini kemudian saya foto, saudara. 那我已经看这个彩虹看了几次了，但是呢，就这么一次呢，我就把它拍下来。 Dan pelangi ini saya foto di sebuah jendela, di sebuah kantin di rumah sakit di Penang, Malaysia. 是我从槟城的一所医院的这个餐厅的窗户所拍的。 Saudara, bagi saudara yang mungkin tidak tahu bahwa di awal Januari 2024 saya divonis oleh dokter saya menderita kanker rektum stadium 3, saudara. 可能大家还不知道，我是在这个2024年的1月份被医生诊断出患有这个3期直肠癌。 Ketika mendengar berita itu saya begitu sangat terguncang gitu ya. 当听到这个消息的时候，我真的很受打击。 Hati saya makin lebih hancur lagi ketika saya pulang ke rumah tuh ya. Kemudian istri saya kemudian merangkul saya dan kemudian dia menangis lebih dulu, saudara. 那我的心这么的碎，是因为当我回家，然后我的妻子就拥抱我。 Dalam hati, dalam kehancuran saya merasa, aduh sayang sekali ya, kamu memiliki seorang suami yang sakit-sakitan. 我的心里想啊，我的妻子这么的可怜，她拥有这样一个体弱多病的丈夫。 Bahkan saat itu saya memikirkan bahwa anak saya masih berusia 1 tahun, saudara. 当时我还想，我的孩子还小，还1岁。 Betapa malang sekali anak ini memiliki seorang ayah yang sakit-sakitan seperti ini. 那么这个孩子也是很可怜的，他有这样的一个多病的爸爸 Tapi。saya menerima apa yang jadi proses yang diberikan Tuhan buat saya. 但是我接受上帝允许我经历这样的一个过程。 Saya jalani apa yang Tuhan inginkan, saya kerjakan. 这个上帝所要我经历的，我并经历。 Dan atas kemurahan Tuhan saya berikan kesempatan untuk dapat berobat pada akhirnya ke Penang, ke Malaysia ini, saudara. 那沿着上帝的恩典，我有机会去这个槟城这个就诊。
Saya menjalani beberapa kemoterapi, harusnya 8 kali, tetapi saya berhenti di 6 kali kemoterapi. 那我也是经历了受了几次的化疗，本应该是8次的化疗，但是我只受这个6次的化疗。 Karena kemoterapi kemudian berdampak kepada syaraf tepi saya yang terserang, sehingga membuat saya kebas dan sensitif sekali dengan tangan dan kaki, saudara. 那么因为这个化疗呢，它的影响，它的副作用就是影响到我的这个神经系统呢，让我的脚和我的手呢麻痹。 Saya juga menjalani 30 kali radioterapi. 那我也是受了这个30次的放疗。 Dan semuanya itu saya jalani dengan tidak mudah sebenarnya. 我经历这一切真的是很不容易的。 Meskipun saya tidak menampakkan di depan jemaat bahwa saya rapuh, tetapi sebenarnya dalam hati saya ada kerapuhan di situ. 虽然我没有在这个教会，这个在弟兄姐妹的面前来给大家看我多么的脆弱，但是我里面真的是很脆弱。 Bahkan sampai momen-momen yang klimaks itu adalah ketika sekitar pertengahan tahun lalu itu, bahkan ketika itu musuh Petrus datang tuh ya, beribadah di GKI Kuta Bali, saudara. 那么就是我最难熬的，就是在这个就是半年的话，就是在当这个 Petrus 牧师来到我们教会做礼拜。 Jadi waktu di gereja itu setelahnya saya sembelit, tetapi saya kepingin buang air besar, saudara, tapi nggak bisa keluar, saudara. Sampai 1 jam saya nggak bisa keluar sehingga panas, keluar keringat dingin dan kemudian hampir pingsan saat itu. 那我其实想要这个放大号，但是就已经1个小时一直没有放出来呢，然后甚至我就出了冷汗呢，然后快要晕倒的感觉。 Sampai bahkan musuh Petrus sampai setelah ibadah itu datang ke belakang ya, menengok saya yang dalam kondisi yang sangat pucat saat itu, saudara. 那么那个时候Petrus 牧师就来看我，然后我看到我的脸非常的苍白。 Itu adalah momen-momen yang membuat saya begitu terpuruk, saudara, saat itu. 那个时候我真的是感到我是跌在最低谷的了。 Bahkan setelahnya kemudian Ketua Majelis juga menyampaikan ke saya, Musa, kalau memang Musa membutuhkan, Musa juga bisa mengambil cuti beberapa bulan. 然后呢，这个指示主席的话，甚至也跟我说，如果你需要的话，你可以休假几个月， Supaya kondisi kesehatan Musa lebih baik lagi dan kemudian bisa melayani dengan baik. 好让牧师你可以养病，然后你的这个身体的健康可以有进展，然后可以重新服侍，可以服侍更好。 Saudara, perkataan itu bukannya melegakan saya, justru membuat saya makin kepikiran, saudara. 但这样的话，没有安慰我，反而让我更有很多的想法。 Karena saya merasa kalau harus cuti berapa bulan, saya harus kemana? Saya nggak punya rumah, begitu. 因为我想，我如果要休假几个月的话，我要去哪里？我没有家呀。 Saya makin bisa lebih stres lagi ketika mungkin dianggap cuti, maunya senang-senang, tetapi saya malah tidak merasakan satu hal yang sukacita pada akhirnya. 然后就是我想啊，休假几个月，我什么也没做，这个反而会让我有很大的压力。 Saudara, dari keterpurukan itulah kemudian Allah mengingatkan saya dengan satu simbol pelangi ini bagi saya. 就在这个时候呢，上帝就用这个彩虹呢来提醒我。 Hari itu ketika saya menjalani sekali lagi kemoterapi, seperti biasa di pagi hari saya pagi-pagi datang ke rumah sakit sendiri, saudara, dan kemudian cek darah terlebih dulu di laboratorium. 那么那个时候，那个早上呢，就是我要受这个化疗，然后呢，我是一个人的，然后先吃那个验血。 Sambil menunggu dokter dan kemudian nantinya dilanjutkan dengan proses kemoterapi, maka saya menyempatkan diri untuk sarapan dulu di kantin di rumah sakit. 那在等这个医生呢，或者然后之后还要进行各种各样的这个化疗的一些程序呢，我就在医院的这个餐厅先吃早饭。 Dalam kesendirian dan hati yang hancur itulah kemudian Tuhan memberikan pelangi itu bagi saya. 那在我这样的一个人的时候，我先破碎的时候，上帝就给我这样的一个彩虹。 Dan pelangi itu menjadi satu tanda yang kembali mengingatkan saya, itulah janji Tuhan. Dia adalah Allah yang sangat mengasihi hidupku. 那这彩虹再次的提醒我关于上帝的应许，他是如此爱我的上帝。 Itulah janji Tuhan, Dia Allah yang masih memelihara hidupku. 这就是代表上帝的应许，他会看顾保守我的生命的上帝。
Dan saya sangat terharu dan saya sangat dikuatkan dengan satu peristiwa yang simpel tetapi itu menjadi satu tanda yang diberikan oleh Tuhan secara khusus buat saya secara pribadi. 那我如此的受感动，然后也是很受，就是上帝这么的兼顾我。 Saudara, foto ini tidak pernah saya share ke siapapun sebenarnya. 那实际上这张照片呢，我没有分享过给别人。 Memang pada saat ketika saya foto hari itu saya share di Instagram Story, saudara. 因为我在那天我拍的时候，我就放在 IG 上面。 Tapi di balik foto itu cerita apa? Saya belum pernah menceritakan kepada orang yang lain. 但这个照片那个背景的故事，我没有跟别人讲过。 Dan kemudian saya baru sadar bahwa mengapa foto itu kemudian harus ada. Karena saya perlu menceritakan kepada jemaat di tempat ini. 然后我就才意识到，为什么这张照片呢有，是因为我要分享给这里的教会。 Bahkan saya percaya bahwa Tuhan menyediakan tema ini ya, pelangi sehabis hujan. Dan tema ini kemudian langsung mengingatkan saya kepada foto yang pernah saya foto itu. Dan sebenarnya saya cari-cari lagi foto-foto itu. Dan saya menemukan foto ini, saudara. 那么当这个教会给我安排讲到的主题就是雨后彩虹的话呢，我就马上想起这样的一个事件了，就马上在手机上翻了找了这个照片。 Sebuah kisah yang selalu mengingatkan saya, itulah kasih Tuhan dan itulah pemeliharaan Tuhan buat hidup saya. 这个故事时刻的提醒我，上帝是爱我、看顾、保守我生命的上帝。 Saat ini meskipun saya sudah bisa menyampaikan khotbah dengan jauh lebih baik lagi, saudara, tetapi saya katakan bahwa saya masih belum menjadi penyintas kanker. 但是虽然现在的话，我可以在大家的面前不错的给大家这个传讲讲道，但是我可以说我还没有成为一个癌症的幸存者。 Bulan depan pun saya masih harus kembali untuk mendapatkan imunoterapi. 那么下个月我还要去医院接受这个免疫治疗。 Tetapi meskipun proses itu belum berakhir, tapi saya akan percaya bahwa Tuhan memang memberikan kesempatan bagi saya untuk saya tetap dapat melihat dan menyaksikan kebaikan Tuhan itu bagi setiap orang. 虽然这个过程还没有结束，但是我相信上帝也赐给我机会，能够将这个过程呢见证给大家。 Dan itulah iman saya bahwa ada pelangi sehabis hujan. 这就是我的信心，雨后彩虹。 Selalu ada hal yang baik yang Tuhan kerjakan meskipun di tengah-tengah penderitaan sekalipun. 虽然我是处在苦难当中，但是上帝仍然在动工。 Dan saya tahu hal itu juga tidak mudah bagi saudara yang juga mengalami hal yang sama dengan saya. 我知道在大家当中，也许有跟我一样的处境，对你们也是很不容易的。 Saudara saat ini sangat susah mungkin dengan kondisi kesehatan saudara yang semakin hari semakin memburuk mungkin. 也许是因为大家为自己的这个身体的健康每况愈下的这样的一个情况。 Saudara hari ini mungkin bergumul dengan kondisi ekonomi, pekerjaan, dan juga usaha yang semakin hari semakin sepi, semakin gak baik, saudara. 也许大家也是为这个经济、工作，还有你的这个生意挣扎。 Saudara mungkin gak tahu lagi bagaimana mengatasi anak saudara yang di luar ekspektasi saudara. 也许你也是不知道该怎么处理、管教你这个出乎意料的孩子。 Kondisi rumah tangga suami istri yang seringkali bertengkar dan berantakan sepertinya akan hancur keluarga ini. 或者呢，你们的家庭关系，或者你和你的丈夫、妻子的这个经常吵架呀，好像感觉就要破裂了。 Ataupun saudara mungkin memikirkan akan masa depan yang terlihat suram di depan sana. 或者呢，你可能想到你未来的好像是非常黑暗的这个将来。 Tetapi apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, saya juga mengatakan bahwa letakkan pengharapan kita itu hanya kepada Tuhan. 但无论你的生命发生了什么，我要跟大家说的是，你要将你的盼望放在主里面。 Dia setia kepada janjinya, saudara. 他信实守他的约。 Dan lewat pelangi itulah kita diingatkan, dia adalah Allah yang mengasihi kita dan dialah Allah yang memelihara hidup kita. 通过这个彩虹提醒我们，他就是爱我们、看顾、保守我们的上帝。 Apapun keadaan kita, percayalah bahwa Allah pasti akan menopang hidup kita. 无论我们处在什么样的一个境况，我们要相信上帝他会扶持我们的生命。 Dan ingatlah selalu bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidaklah berakhir mengecewakan. 那么我们要时刻提醒和时刻记得，在主里面的盼望是不会让我们失望的。 Bila kita terus diingatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. 但愿我们不断的被提醒，不断的得以坚固，通过今天所传讲的话语。 Mari saya mengajak
setiap kita dapat berdoa di hadapan Tuhan. 我们每个人在上帝的面前祷告。 Terima kasih Tuhan karena kami diberikan pengharapan di dalam Tuhan. 主，我们感谢你，因为我们在你里面有盼望。 Bahkan ketika dunia ini hancur, rusak, tapi kami melihat betapa Engkau Allah masih mengasihi setiap kami. 甚至当我们看到这个世界越来越败坏，但是我们知道你仍然爱我们的。 Kasih pemeliharaanmu itu sungguh nyata buat kami. 你的爱，你的看顾保守如此的真实。 Bahkan di tengah-tengah segala kegagalan dan pergumulan yang terjadi dalam hidup kami. 那么，在我们一切面临的问题和挣扎中， Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. 我们相信你是从不撇下我们的上帝。 Tolong kami menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan setiap kami. 求主帮助我们经历你允许在我们生命所经历的过程。 Tolong kami diberikan iman untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan. 求主赐给我们信心，能够在主里面有盼望。 Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. 感谢上帝你所赐下的话语， Meteraikanlah itu dalam hati setiap kami. 求主印在我们的心田。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. 奉主耶稣的名，我们祷告，感谢， Amin. 阿门。 Tuhan memberkati setiap kita. 上帝赐福大家。